Kenapa dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah ta'arahkan supaya hijrah bersama dengan Sayyidina Umar, dipilih Sayyidina Abu Bakar. Sepatutnya kalau nak hijrah ni pilih orang yang berani lah, pilih orang berani. Umar di kalangan sahabat yang berani. Berani tak berani Umar, orang lain semua hijrah sembunyi-sembunyi, dia tak hijrah terang-terangan, dia hijrah terang-terangan. Dia berani tak berani, dia ambil pedang, dia tunjuk depan orang kafir tu. Lepas pada dia tawaf sebanyak 7 kali, tawaf 7 kali, siapnya tawaf, dia sebut terus, siapa di kalangan kamu yang terasa nak tengok kepala dia terpenggal daripada jasad dia? Siapa? Sayyidina Umar tanya, siapa di kalangan kamu yang terasa nak tengok anak-anak dia menjadi yatim piatu, kemudian sibuk meminta-minta dengan orang lain? Siapa di kalangan kamu yang terasa nak tengok isteri dia menjadi janda-janda, kemudian dikahwini oleh orang lain pula? Tunggu Umar sebelah bukit sana, kerana Umar nak hijrah, katanya Sayyidina Umar. Kenapa waktu mana Sayyidina Umar sebut demikian ni, orang kafir tunduk kepala semua, tak berani. Yang lain semua ditahan, orang kafir tahan. Suhaib Ar-Rumi, waktu mana dalam perjalanan hijrah, orang kafir tahu, orang kafir tahan terus Suhaib Ar-Rumi. Kamu nak pergi ke mana? Yasrib. Nak pergi Yasrib, kamu bagi harta-harta yang ada ni, harta yang ada dengan kamu, kamu bagi semua. Katanya orang kafir sebut demikian kerana kamu kaya dekat kota Mekah. Tapi kenapa Umar ni orang kafir tak berani tahan? Tak berani kerana Umar ni di kalangan sahabat yang garang. Umar dilepaskan begitu saja. Sepatutnya Rasulullah kalau dia nak hijrah, dia hijrah dengan Umar lah, dia tak hijrah dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni sampai Rasulullah kena tenangkan Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan takut, jangan bimbang, jangan kamu takut ni. Sehingga kan Abu Bakar kata, ya Rasulullah, menggigil Abu Bakar, ya Rasulullah, kalaulah orang kafir ni tunduk je Rasulullah, nampak terus kita dalam gua ni, habis kita Rasulullah, mati kita. Rasulullah SAW sebut apa dia? La takhaf wa la tahzan, kamu jangan takut, jangan kamu bimbang. Allah adakan dengan kita, wahai Abu Bakar. Kenapa dipilih Abu Bakar? Kalau kita nak berjalan, takkan kita nak berjalan dengan orang penakut. Anda biasa sebut pada para haniskan, kalau para haniskan berjalan dengan orang penakut, dengan kita jadi penakut. Kita duduk dengan orang yang penakut, kita jadi penakut. Kita duduk dengan orang was-was, dengan kita jadi was-was. Para haniskan duduk dengan orang yang ragu-ragu terhadap agama dia, dengan kita terkesan agama kita. Kita duduk dengan orang yang apa dia? Orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia lupa pada Allah, dengan kita lupa pada Allah, dia akan terkesan dalam hidup kita. Para hadiskan duduk dengan orang berani, para hadiskan kejap lagi jadi berani. Kenapa kita jadi berani? Kerana kesan dengan dia. Abu Bakar sama juga. Kenapa dipilih Abu Bakar, tidak dipilih Sayyidina Umar dalam perjalanan hijrah ini? Ulama-ulama sebut Allah nak ajar, sungguhnya Islam ini hidup tidak bergantung dengan orang, tapi bergantung dengan Allah. Jangan bergantung dengan orang. Siapa yang hidup bergantung dengan orang, dia akan kecewa dengan orang yang dia bergantung. Bergantung. Siapa yang bergantung dengan jawatan, satu hari nanti dia akan kecewa dengan jawatan yang dia bergantung tersebut. Siapa yang bergantung dengan apa dia? Seorang isteri bergantung dengan suami, suatu hari nanti dia kecewa dengan suami dia. Seorang suami yang bergantung dengan isteri dia, suatu hari nanti dia kecewa dengan isteri dia. Seorang ketua jabatan bergantung dengan orang bawahan dia, suatu hari dia akan kecewa dengan orang bawahan dia. Dan orang bawahan dia bergantung dengan orang atasan, satu hari nanti dia akan kecewa dengan orang atasan dia. Siapa yang kamu bergantung dalam hidup kamu selain daripada Allah, kamu akan kecewa dengan dia. Jangan bergantung dengan orang. Satu, Islam ajar apa dia? Setiap kali mana kita nak keluar daripada rumah, mulut kita sebut Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah ni kita sebut dengan nama kamu ya Allah, aku bergantung betul-betul pada kamu ya Allah, aku tak bergantung selain daripada kamu ya Allah. Jangan bergantung dengan orang. Siapa yang bergantung dengan mesin, dia kecewa dengan mesin dia. Dia bergantung dengan apa dia? Orang yang hidup, dia kata saya bergantung hidup dengan mesin je ni Ustaz, kalau mesin ni tak ada, habis. Dia sebut demikian. Jangan. Islam bukan bergantung demikian. Siapa yang bergantung dengan ubat, bukan demikian dalam hidup kita.
Dia kecewa dengan keadaan yang dia bergantung. Tapi hiduplah bergantung dengan Allah. Pergantungan dengan Allah ini diajar dalam peristiwa hijratul Rasul. Sehingga kan kita boleh baca dalam sejarah, dalam hijratul Rasul, pergantungan besar dengan Allah. Asma binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar tu sedang sarak mengandung. Dia bawa bekalan makanan naik ke atas gua Sur. 3 hari tu dia lah yang berulang alik bawa bekalan makanan, buat ucapan pada kambing, kerja kamu pijak telapak kaki Rasulullah dan ayahku. Dia pula sedang sarak mengandung pula bukan sebulan, bukan 2 bulan, dah 7 bulan dah mengandung. Kalau orang kita lah 7 bulan agak-agak macam mana? Terlentang kat rumah, tak bergerak dah, tak pergi ke kuliah ke? Tak. Kenapa? Ni dia tunjuk, ni tak boleh dah, dia sebut. Tak lama dah pesan pada suami, bang jangan pergi je seorang masjid, jangan. 7 bulan baru itu sebut. Nak Asma berulang tu naik atas. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dibawa ke Gua Sur, ditunjuk Gua Sur tu, sayup kita memandang, sayup orang tu kecil-kecil dia. Asma binti Abu Bakar berjalan di celah-celah batu itulah. Kenapa Asma boleh sampai peringkat demikian? Pergantungan dia hanya pada Allah, tidak bergantung dengan manusia.